أما قوم سمجتم السحر الله سيبطل الله المفسدين السحر الله إن الله لا يصلح أما قوم سمجتم السحر أما قوم سمجتم السحر إن الله لا يصلح والمسلمين السحر شيء والمسلمين السحر الله لما قتل المسلمين السحر الله شيء. Okey. Boleh Ustaz? Okey, boleh dengar suara saya tak? Suara saya boleh dengar? Okey, dengar. Dengar jelas. Boleh? Jelas. Okey, baik. Okey, jelas. Okey. Okey, boleh mula Ustaz, insya-Allah. Boleh mula? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-fahma wal-'ilma فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang berada di surau, yang berada di rumah atau yang berada di mana sahaja, alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan syukur dan puji ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadakan atau kita berbicara dan kita bincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kuliah maghrib kita yang telah sekian lama ataupun yang telah beberapa lama kita tangguh ataupun kita terpaksa hentikan disebab pandemik ataupun masalah wabak yang sedang menular. Syukur alhamdulillah dengan inisiatif daripada pihak AJK ataupun pentadbir surau, mereka telah mengambil tugas untuk kita ataupun untuk memberi kefahaman, menceritakan tentang kisah ataupun hukum berkait dengan agama, supaya dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang besar ini, kita ada panduan, kita ada pedoman yang dikisah ataupun yang diceritakan kepada kita, sama ada daripada hadis atau pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan bicara ataupun saya akan sambung bicara kita dalam tafsir ataupun dalam ayat-ayat cerita tentang ayat-ayat Allah berhubung dengan ayat yang ke-260 daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah. Ayat yang ke-260 ini, muslimin, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
adalah kesinambungan cerita daripada ayat yang ke-258 yang dahulu, di mana di dalam ayat yang ke-258 terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita mengenai perbahasan ataupun debat di antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja pada masa itu yang disebut dengan nama Namrud ataupun setengah sebut Numrud. Baik, hasil daripada perdebatan itu, maka ia berlanjutan, ia berterusan bicara tentang ketuhanan, bicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada ayat yang ke-260 ini kesinambungan pada kisah ataupun cerita berhubung dengan pembuktian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana kalau kita lihat kembali ataupun kita kembali pada ayat yang terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dua perkara besar kepada Nabi Allah Ibrahim, agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menceritakan ataupun membawa dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah yang tidak dapat ditolak ataupun hujah-hujah yang kuat, yang tidak dapat ditangkis oleh musuh-musuh atau mereka yang kufur, mereka yang ingkar. Di mana dalam ayat yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala sebut ayat pertama, cerita pertama berhubung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam satu tugas, iaitu tugas kenabian dan tugas memimpin. Dan atahullahul mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim al-mulk, pemerintahan ataupun kuasa ataupun kesultanan. Dan juga menunjukkan bahawa apa yang dipegang oleh Namrud ataupun raja-raja, penguasa-penguasa yang ada pada masa itu atau pada masa sekarang, seandainya penguasa atau mana-mana pemerintah yang tidak mengikut, yang tidak menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak menepati agama Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak disebut sebagai penguasa yang benar ataupun pemerintah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang cerita Nabi Ibrahim diberi kekuasaan itu, Allah menyatakan bahawa Allah keluarkan orang-orang yang mengikut Nabi Ibrahim ini daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kegelapan kepada petunjuk, daripada kekurangan kepada kekuatan, kekuatan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton semua, dalam ayat cerita yang kedua itu, cerita pertama kita sebut bagaimana Allah SWT telah memberi suatu kuasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cerita yang kedua yang kita juga telah sebut terdahulu, di mana dia panggil Imatatul Uzaiz Mi'atu Amma, cerita di mana Allah Subhanahu wa taala nak cerita, nak tunjuk kekuasaan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh penduduk kampung. Dan dalam dikatakan lebih kurang dalam tempoh 100 tahun, seolah-olah mereka tidur saja mereka rasa. Tetapi apabila mereka dibangkitkan, ada sebahagian daripada makanan, ada sebahagian daripada minuman yang mereka sediakan masih lagi kekal, tidak berubah. Tetapi sebahagian daripada yang lain seperti binatang ataupun pakaian mereka dah jadi rosak, tak jadi apa dah. Dia hancur lebur. Sebab apa? Dah terlalu lama. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada cerita yang ketiga, iaitu berhubung dengan ad-dilalah ala
qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ini berkuasa penuh. Baik muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-260 ini disebut menyatakan bahawa wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihi salam meminta ataupun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu dan berkuasa atas segala sesuatu itu memberi atau menunjukkan kepada baginda bagaimana menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dan permintaan atau permohonan yang daripada Nabi Ibrahim AS ini bukan kata dengan dia, bukanlah bermakna Nabi Ibrahim ini tidak beriman ataupun tidak percaya. Tetapi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu pengukuhan, sebagai suatu cara bagaimana Nabi Ibrahim AS nak bukti ataupun nak tunjuk kepada masyarakat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, ada. Allah Subhanahu Wa Taala ini berkuasa, bukan sahaja berkuasa mengadakan yang tiada, bahkan dia menguasa juga untuk mengadakan kembali kita atau manusia atau sesiapa sahaja atau apa sahaja yang telah hancur, yang telah mati, yang telah binasa dan rosak. Baik. Jadi kata dengan para ulama di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah ragu, bukan dia sangsi, bukan dia confused tentang kekuasaan, tentang keesaan, tentang kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan balik sesuatu yang telah dimatikan ataupun sesuatu yang telah rosak. Dia kata lam yakun Ibrahim alaihi salam syakkan fi ihya'illahil mauta qattun wala fi qudratillah wa innama talaba al-mu'ayanah لكيفية الإحياء لأن النفوس تحب الاطلاع على المجهول ورؤية ما أخبرت به. Di mana kata dengan dia Nabi Ibrahim bukanlah dia rasa ragu ataupun dia rasa tidak percaya tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan sesuatu yang telah dimatikan ataupun telah rosak binasa. Bukan juga Nabi Ibrahim ini ragu tentang kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kan tetapi kata dengan dia Nabi Ibrahim alaihissalam meminta semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi suatu pertolongan atau bantuan di dalam menyampai dan menyebarkan dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya manusia bukan saja percaya kepada adanya Allah, bahkan manusia perlu percaya kepada hari kebangkitan. Sebab kata dengan ulama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala ini, ataupun tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak banyak kata dengan dia. Boleh dikatakan sebilangan besar manusia percaya akan adanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kuasa itu diterjemah ataupun diertikan dengan berbagai. Ada yang disebut dengan itu dengan berhala dan sebagainya, oleh kuasa. Tetapi percaya ataupun beriman dan yakin dengan hari kebangkitan, yakin dengan hari pembalasan, yakin dan percaya dengan adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya sirat, adanya titian dan sebagainya, itu kata dengan dia sebahagian ataupun sebilangan daripada manusia ingkar ataupun tidak percaya. Sebab
Tidak ada bukti. Nak tunjuk adanya Allah SWT ni boleh tunjuk bukti. Adanya alam, adanya langit, adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan, adanya berbagai-bagai ini, bertambahnya usia kerana adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak bukti, nak menyatakan bahawa adanya hari akhirat, adanya mahsyar, adanya kebangkitan, adanya dosa, adanya pahala, kita nak tunjuk bukti ke mana? Nak bukti macam mana? Tak. Bukti Allah SWT memang jelas mudah ataupun tidaklah sepayah tu. Tak, kita boleh tahu, bagi tahu kita hidup ni kerana adanya Allah. Bukan hidup kerana adanya kita dengan kuasa kita, tak, kita hidup dengan kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita nak cerita kehidupan selepas mati? Sebab tu kata dengan ulama ataupun disebut dalam tafsir menyatakan bahawa isbatul ba'si isbatul ba'si, kata dengan dia, untuk menceritakan ataupun nak cerita, nak bagi tahu kepada masyarakat tentang kebangkitan, tentang hari hari akhirat, hari mahsyar, kata dengan dia aksaru min mungki, lebih banyak, lebih ramai manusia yang ingkar. Aksar minal mungkir, mereka yang ingkar tu lebih ramai daripada mereka yang ingkar atau mereka yang tidak percaya kepada uluhiyah, ketuhanan, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat, penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisahnya Nabi Ibrahim bila mana nak cerita atau minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada masyarakat, supaya masyarakat bukan sahaja nampak, bukan sahaja tahu, bukan sahaja mereka diberitahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai kekuasaan untuk menghidupkan yang telah mati ataupun untuk menghidupkan sesuatu yang telah rosak atau memulihkan kembali mereka sesuatu yang dah rosak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya Nabi Ibrahim menyediakan 4 ekor burung. Nabi Ibrahim menyediakan 4 ekor burung. Kata dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Ibrahim disuruh ambil 4 ekor, tapi dikatakan tidak disuruh ambil burung apa ataupun benda apa. Cuma kata dengan Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung, satunya burung merak, yang keduanya burung pipit, yang ketiganya dikatakan burung gagak, dan yang keempatnya dikatakan ayam. Setelah Nabi Ibrahim ambil 4 jenis tadi, maka kata dengan dia, Nabi Ibrahim disuruh supaya menyembelih dan memotong. Setelah sembelih binatang tadi, dipotong-potong kecil ataupun dicincang-cincang kecil, dan kata setengahnya pula, wa amsaka ru'usahunna indahu. Tetapi kepala burung tadi Nabi Ibrahim pegang. Tak, badan dia, tubuh dia, kaki dia, perut dia semua cincang, digaul-gaul semua supaya tidak ada beza, tak boleh nak beza dah mana satu. Maka diambil daripada gaulan tadi, diletak pada beberapa tempat. Katanya dia letak di penjuru utara satu, penjuru selatan satu, barat satu, timur satu. Letaklah beberapa penjuru, dan selepas daripada itu Nabi Ibrahim menyeru burung-burung tadi, memanggil burung-burung tadi. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, burung-burung tadi yang telah disembelih, yang telah mati, yang telah dicincang, yang telah hancur, yang tak tahu rupa mana, maka datang kepada kepala yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia bercantum dan dia hidup dan dia boleh terbang balik. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata dengan ulama, bukan saja kita diberitahu, bahkan manusia nampak dengan mata kepalanya secara ainul yaqin. Bukan saja ilmu yakin, bukan saja tahu dan yakin Allah itu berkuasa, tetapi manusia di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diberi petunjuk, ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan sesuatu yang telah hancur. Tak? Kalau saya sebut tadi dalam ayat yang kita baca 259, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan masyarakat di sebuah kampung yang asalnya telah mati, dan bila mereka dibangunkan, dihidupkan, mereka rasa macam mereka bangun daripada tidur.
Sedangkan tempoh masa mereka mati atau mereka berada dalam keadaan tidak sedar tadi lebih kurang 100 tahun, tuan-tuan. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, nak cerita ayat ini ataupun kisah ini untuk memberi kekuatan, untuk menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja ia bersifat dengan esa, bukan sahaja ia bersifat dengan berbagai-bagai sifat kesempurnaan, Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan sesuatu yang tidak ada pada manusia atau pada makhluk. Dan sebagaimana kalau kita lihat hari ini, sebahagian dalam keadaan kita berada di musim pandemik COVID-19 ini, ada sebahagian daripada manusia yang mungkin tak percaya, masih lagi duk pegang, masih lagi duk percaya mengatakan bahawa COVID-19 ini adalah konspirasi daripada Yahudi, daripada orang kafir dan sebagainya. Semata-mata kerana tidak percaya ada ialah suatu ujian daripada Allah. Allah Subhanahu taala memang mampu. Dia mampu dan berkuasa untuk buat sesuatu. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi tadi saya sebut mengikut pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dengan dia burung yang dibawa tadi, satu burung merak, yang kedua burung pipit atau burung nuri, yang ketiganya burung gagak, yang keempatnya ayam. Dan disebut dalam riwayat yang lain, nyatakan bahawa Mujahid, seorang ulama dalam kitab tafsir, dia kata antara burung yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam iaitu tawus, burung merak, wa ghurab, burung gagak, wa hamamah, dan burung merpati, dan yang keempat ayam. Dan jadi keempat-empat burung ataupun keempat-empat binatang tadi Nabi Ibrahim sembelih dia. Sebagaimana cerita tadilah, Nabi Ibrahim sembelih, dia kata fazabahahunna thumma fa'ala bihinna ma fa'al thumma da'ahunna fa'atayna musri'atin wa hakaza yuhyi Allahul mauta bimujarradil amri ilahi. Baik. Di mana kata dengan Mujahid, setelah mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil 4 jenis atau 4 ekor burung tadi dan disembelih, dan dia telah potong kepala dan dia pegang kepala tu, dia pegang ataupun dia bersama dengan dia, badan dia yang lain semua dicincang, tak dipotong kecil ataupun dipotong halus, termasuk bulu-bulunya sekali dipotong-potong. Maka setelah mana Nabi Ibrahim membawa ataupun meletakkan cebisan-cebisan yang telah dipotong tadi di tempat yang berbeza dengan tanpa mengenali mana satu burung, mana satu burung merak, mana satu burung merpati, mana satu ayam, mana satu burung gagak, maka Nabi Ibrahim telah menyeru atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka burung-burung atau daging-daging yang telah dipotong tadi, tulang-tulang, bulu-bulu telah dipotong tadi datang, kata dengan fa'ataina musri'an, datang dalam keadaan segera. Bukan kata datang keadaan dalam lambat, tak, datang dengan segera, kemudian dia bercantum dan hidup sebagaimana yang telah diberi, yang telah diceritakan. Sebab sebagaimana yang kita semua maklumi bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat sebagaimana yang kita baca dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala apabila sesuatu perkara dia kehendaki sesuatu perkara itu terjadi, sesuatu perkara itu berlaku, maka perkara itu boleh berlaku atau perkara itu tidak berlaku dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sebut di dalam surah Fussilat, faqala laha wa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada makhluk-makhluk atau perkara-perkara yang ada di muka bumi ini, maka kesemua mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai taat, patuh dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata dengan ulama suatu tamparan ataupun satu sindiran kepada kita umat manusia. Kalaulah jenis binatang, burung-burung, daging-daging, tulang-tulang, bulu-bulu yang telah dicincang, yang telah dipotong, yang telah dihancur rumat tadi, bila mana Allah perintah, Allah suruh mereka bercantum, segera mereka bercantum. Lain malang kita manusia ni tuan-tuan, termasuk saya. Tak, leka banyak tuan-tuan dengan keduniaan. Allah perintah berbagai tapi kadang-kadang kita leka, kita lengahkan.
Baik, muslimin dan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Diambillah, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran bagaimana cerita burung ini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita. Semoga kita bukan sahaja percaya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja kita beriman dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga hendaklah ikut tradisi yang ditunjuk oleh makhluk-makhluk Allah yang lain seperti burung-burung tadi, di mana mereka begitu taat, patuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan baik muslimin, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai kesimpulan daripada kisah ataupun daripada cerita kita pada malam ini, yang pertama kata dengan ulama, setelah mana kita bicara tadi cerita bagaimana Nabi Ibrahim meminta Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada masyarakat, kepada orang awam kita ni, bagaimana Allah menghidupkan benda yang telah hancur, benda yang telah mati. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kata dengan dia, kana Ibrahim alaihi salam muhibban lil istitla' di mana Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan antara nabi Allah, nabi yang suka kepada sesuatu yang ada bukti ataupun dalil yang nampak di segi mata. Bagaimana kita tengok di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika baginda masih kecil, apabila ayahandanya Azar yang merupakan seorang tukang kepada berhala, kan, ayah Nabi Ibrahim ni bukan tok guru tuan-tuan, tak, bukan ulama, dia seorang tukang buat berhala, tukang buat berhala, pandang mengukir, dan dia ukir berhala-berhala cantik-cantik, dan dia suruh Nabi Ibrahim alaihissalam pergi jual di pasar. Nabi Ibrahim ni bila suruh jual benda yang macam tu sebagai tu, oleh kerana Nabi Ibrahim daripada kecil lagi dijaga oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim tak tahu apa yang dibawa tu ialah suatu perkara yang dimuliakan oleh masyarakat dan ayahnya, tetapi Nabi Ibrahim tak rasa benda tu mulia, maka Nabi Ibrahim ikat-ikat di kepala ataupun di badan patung-patung yang dibawa, yang dibentuk ataupun yang telah diukir oleh ayahnya tu, maka Nabi Ibrahim tarik macam tu di atas tanah. Tak. Bila Nabi Ibrahim tarik, dia belaga dah tuan-tuan. Tak, benda tu jalan dalam keadaan, bila dia jalan kan, dia belaga, gerak-gerak, dia belaga-belaga. Ada sebahagian daripada patung-patung itu patah ataupun rosak. Sebab apa? Sebab dia belaga. Bila begitu Nabi Ibrahim tanyalah, kenapa kamu ni disembah, diminta pertolongan oleh orang ramai minta macam-macam dengan kamu. Tapi kamu sendiri, bila aku tarik macam tu, kamu tak boleh nak jaga diri kamu sendiri. Tak boleh nak jaga diri kamu sendiri. Nak duduk belaga kongkang-kongkang, lepas tu patah tangan, patah hidung. Tak, sompek sana, sompek sini. Jadi di situ, Nabi Ibrahim ni dikatakan sebagai salah seorang antara Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja kebaikan, kepintaran, tapi dia diberi oleh Allah SWT satu perasaan ataupun suatu perkara, minat dia, nak perkara tu mesti ada bukti ataupun ada hujah, ada dalil, ada benda yang menunjukkan kebenaran itu. Itu dipanggil istitla'. Ketika mana Nabi Ibrahim, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu seperti menghidupkan sesuatu yang mati, perhimpunan di padang mahsyar dan sebagainya, maka Nabi Ibrahim minta dengan Allah untuk mengukuhkan lagi keyakinan dan kepercayaan dengan apa yang dibawa oleh Allah SWT. Maka dia minta semoga Allah SWT tunjukkan kepada beliau, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahawa permintaan Nabi Ibrahim itu ialah bukan untuk diri dia, tapi untuk umat dia, untuk kita dan seluruh manusia selepas daripada baginda. Baik, tetamu muslimin dan muslimat, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara intipati ataupun intisari yang boleh kita sebut dalam cerita ayat tadi, kerana masa pun dah 8.30 lah tuan-tuan, dan kita sudahkan dengan sedikit intisari. Yang pertama kata dengan dia, hadhil khissah dalilun akharun ala isbati qudratillahi subhanahu wa ta'ala ala ihya'il mauta. Kisah ataupun cerita
Nabi Ibrahim minta Allah SWT, dan Allah SWT minta Allah SWT menghidupkan sesuatu yang telah mati, dan Allah SWT minta supaya Nabi Ibrahim mengambil 4 jenis tempat ekor burung, sembelih, cincang, hancur dan letak di tempat yang berbeza, merupakan suatu dalil, merupakan suatu pengukuhan kepada umat Islam ataupun umat manusia yang percaya kepada Allah bahawa sesuatu yang hidup akan mati dan sesuatu yang mati itu mampu dicipta ataupun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun masanya yang telah lama, walaupun jaraknya yang telah lama, walaupun kata badan-badannya ataupun fizikal asalnya telah hancur luluh, hancur lebur, tak ada kesan, tak ada apa dah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mampu untuk menghidupkan kembali. Ini disebut sebagai antara pengetahuan ilmu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita secara praktikal, tuan-tuan. Nampak di mata Nabi Ibrahim dan penghuni masyarakat dia secara praktikal bagaimana benda itu datang, bagaimana benda burung-burung itu hidup. Baik. Yang kedua atau perkara yang kedua yang nak sebut dalam ayat ini ataupun daripada pengajaran ayat yang kita baca tadi, katanya dia para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak ada pada para nabi alaihi wassalatu wassalam perasaan ragu, apatah lagi perasaan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya dia para nabi alaihi wassalatu wassalam muttafaqun 'alal imani bil ba'si. Para nabi kesemua mereka mereka sepakat di atas keimanan, percaya dengan kebangkitan dan percaya dengan adanya pembalasan. Akan tetapi di sana kata dengan dia Allah Subhanahu wa taala letakkan kekuatan kepada para nabi, para rasul alaihi wasallam dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT ini, sehingga tidak ada, kata dengan dia, laisa lisyaitani alaihim sabilun. Tidak ada cara, tidak ada jalan, tidak ada apa-apalah yang mampu dilakukan oleh syaitan ataupun iblis untuk merosak dan mengganggu kenabian. Sebab itu dari sudut keimanan, para nabi alaihi wassalatu wassalam atau para nabi dikatakan iman mereka sentiasa yazidu wala yanqus. Dari sudut keimanan kita belajar dalam kitab tauhid, ulama tauhid kata iman ini yazidu wa yanqus. Iman, kepercayaan kepada Allah, ada kala dia naik tinggi, ada kala dia turun, ada kala dia bertambah dan ada kala dia berkurangan. Tapi iman para nabi, iman para rasul alaihi wassalatu wassalam, kata dengan ulama, yazidu wala yanqus, sentiasa bertambah, tidak pernah berkurangan. Tidak pernah berkurangan. Tapi iman kita manusia orang biasa, dia kata kadang-kadang yazidu, qad yazidu wa qad yanqus. Kadang-kadang ataupun ada masa, ada kala iman kita naik. Orang yang iman naik pergi surau masjid awal, solat awal, buat baik semua. Tapi masa iman dia kurang, maka kesemuanya jadi slow, jadi perlahan. Baik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang terakhir atau perkara yang ketiga yang saya nak sebut daripada hasil daripada perbincangan kita ataupun kuliah kita pada malam ini, kata dengan dia, laqad zahabat kalimatu Ibrahim masalan bainan nas inda tasdiq bisyai' wa talabu at-ta'akkudi min husulil fi'li fayatlubu asy-syakhsu min ghairihi ma yu'akkadu al-wa'da aw al-qawla aw al-fi'la. Di mana kata dengan dia kata-kata ataupun ucapan perkataan yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi setiap manusia di dalam kita mencari dan kita membina kebaikan ataupun membina kebenaran. Dan inda tasdiq bisyai', ketika kita nak sesuatu itu baik atau sesuatu itu benar, maka sesuatu yang benar dan baik itu boleh katanya dia talabut ta'aqqud,
kita boleh minta pengukuhan, minta pencerahan, minta penerangan, minta penjelasan. Semoga kata dengan dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam minta pencerahan, minta penjelasan dengan Allah bagaimana menghidupkan perkara yang telah mati. Sebagai apa? Sebagai pengukuhan kepada keimanan, kepada kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton semua, saya rasa sekadar itulah sahaja sebagai bicara saya pada kali ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita berjumpa lagi pada kali yang akan datang pada sambungan ataupun kita sambung pada ayat yang seterusnya. Itu ayat yang ke-261 dan ayat yang seterusnya. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Minta ampun dan maaf pada semua, dan terima kasih juga kepada keseluruhan ahli dan kuasa surau An-Nur session 20 atas inisiatif ataupun di atas tugas yang telah diamanahkan dan telah memberi peluang kepada saya untuk saya bicara pada malam ini. Yang baik itu kita jadikan sebagai ikutan, yang lemah ataupun yang kurang, yang tak baik itu kita jadikan sebagai sempadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Pak Haji. Alhamdulillah sihat Ustaz. InsyaAllah bulan depan kita bulan depan dah boleh masuk surau kot. Boleh ke insyaAllah? InsyaAllah, mudah-mudahan doa-doa insyaAllah. Okey Ustaz, kita jumpa lagi insyaAllah. Ya insyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hayya 'alal falah